wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kita bersua kembali dalam tazkirah mingguan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sambung dalam bab dunia baru ini, yang mana kita berhenti setakat apa yang Nabi yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, yang mana Rasulullah bersabda, Nabi kata, Mazik bani ja'i'ani. Nabi buat satu perumpamaan tentang dahsyatnya manusia ni, iaitu nak dibandingkan dengan dua ekor serigala yang arsila fi ghanami, yang dilepaskan dalam kandang kambing. Lebih dahsyat lagi dengan manusia dalam mengejar harta, sehingga mereka sanggup menjual diri mereka dan mereka sanggup menggadaikan maruah agama semata-mata untuk nak mendapat kekayaan dengan cara yang tidak baik. Min hirsil 'alal mal wa syarafil fitin atau kama qala hadis sahih. Kita berhenti setakat itu. Dalam hadis yang berikutnya, riwayat daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah bahwasanya dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ya'ti 'alal nas zamanun, akan datang satu masa ke atas manusia. Akan datang satu masa. Bila tak tahu. Apa dia yang akan datang kepada manusia ni? Satu zaman, satu masa yang mana la yubali al-mar'u, yang mana pada ketika itu manusia dia tidak memperdulikan. Dia tidak cara, dia tidak peduli ma'ukiza minal halal atau minal haram. Apa yang dia cari, apa yang dia ambil daripada harta, sama ada cara jalan yang halal ataupun cara jalan yang haram. Dia tidak peduli. Akan tiba satu masa yang mana manusia di kalangan umat aku ni, yang mana dia tidak peduli dari mana sumber yang dia dapat harta kekayaan, dia tak kira sama ada itu halal ataupun haram. Au kama qala, kata Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Bila zaman itu tu? Rasa-rasa zaman kita dah ni dah. Orang tidak percaya dah. Maknanya banyak apa yang dikatakan oleh Rasulullah ni, semuanya berlaku di zaman dah ni. Zaman dia katakan zaman globalisasi, zaman teknologi maklumat, zaman liberalisasi. Zaman ini. Zaman yang terdedah semua, bukan setakat internet semua terdedah ni, semua terdedah belakang. Orang tidak peduli dah cara mana dia ambil harta, asalkan dia boleh harta. Tengok tuan-tuan dan orang tidak peduli. Kalau orang yang tidak mengaji agama, dia kata kepada orang lain, pada aku tak ada kat orang lain, pada aku. Kalau orang lain duduk sini pun orang akan ambil juga. Betul tak? Tak kira siapa-siapa yang duduk daripada pengarah, timbalan pengarah ataupun jadi ketua pengarah. Semua daripada orang politik, siapalah kepada persaudaraan. Orang bawah. Orang pium pun berharap itu. So, hak lain. Hak sesek hak debit ni berharap itu. Pada tepi-tepi jalan ni berharap itu ni. Asal kerja tak kira lah. Asal ada ruang tak kira halal atau haram, dia tidak kira. Yang masuk dalam mulut dia ni haram ataupun halal daripada masuk anak bini dia tak kisah. Bagi orang yang tak ada agama, dia kata tak ada orang lain, tak apa. Beda kita. Bagi orang yang ada agama, orang ngaji agama, seperti saya ni, tak apa kita bahaya dulu. Lepas tu kita tobat. Orang ngaji agama apa saya. Kalau tak ada orang lain, kalau saya tak ada, kalau saya orang lain duduk kat saya, orang lain bahaya juga. Lepas tu kita tobat, boleh apa ni? Nak tobat mana tuan-tuan? Kalau kita ambil daripada sumber yang haram, tak ada royak lah. Tuan-tuan buat masjid, katalah. Buat masjid besar. Tidak dinilai sikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sumber yang haram. Tidak dinilai. Satu pun tidak dinilai.
Bukan dosa pula boleh. Kita buat masjid ataupun kita beri anak yatim. Tak ada nilai di sisi Allah. Kalau kita nak taubat mana? Kita nak ambil harta orang luar kita curi. Ni supaya ni. Kita bukan nak kata, tapi kita boleh bercakap orang besar. Tidak mengumpat. Bukan nak kata dia, tapi siapa duit berjuta, berbilion-bilion sami oleh SPRM. Supaya SPRM pun ada masa dia benar juga. Ini dia siasat orang. Supaya tak kisah apa dia. Ni orang. Siapa bilion mari mana fikir. Lepas tu boleh buat mati atau diri. Allahu Akbar. Ni siapa satu zaman ni. Kita kena ingat tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala. Tok Imam baca dah sana Tok Imam. Tuan-tuan tahu Tok Imam baca surah dia sana. Surah Takasur. Nampak kecil ya tapi besar tu. Kita faham tak kita semaya ni. Kalau orang bagi orang faham makna tuan-tuan, orang takut getar masa semaya. Perlu masa semaya. Perlu. Perlu dengar. Alhaakumut takatsur. Tok Imam baca. Saya kata kamu semua ni, pokok mung ni telah dilalaikan dengan mengumpul harta. Pokok mung ni, saya kata, mu tak sedar diri. Pokok mula ni tahu dunia nak khemat, mu tahu mendekat, mu nak mati. Pokok mung ni duk sibuk untuk mencari harta, mengumpul harta. Istilah tidak lagi kita kumpul harta, tapi cara yang tidak benar tu pasti. Duk kumpul. Mu duk sibuk dengan duk kumpul harta, mu duk sibuk dengan anak pinak ni. Allah kata dah, dua kali. Mu duk sibuk dengan duk kumpul harta dan mu duk sibuk dengan anak pinak mu. Duk kumpul harta nak bagi anak pinak. Duk serabut dengan anak pinak. Alhaakumut takatsur. Benda ni kita duk main dengan harta, duk main dengan anak pinak dia tak akan selesai. Tak akan selesai sampai ke akhir. Tak akan selesai. Tuan-tuan. Ustaz kata anak pinak dia pun anak pinak dia, dia bercakap anak pinak. Bukan. Nak carakan anak pinak kita boleh, tapi jangan keterlaluan sehingga membatasi dalam kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Tak boleh, nak main lah. Nak main dengan cucu, nak main apa boleh. Nak kumpul harta boleh, tak masalah. Tapi jangan boleh ambil benda yang boleh membawa kepada benda yang tidak sepatutnya kita buat. Benda ni akan selesai bila? Allah kata. Bukan saya kata ni, Allah kata. Hatta zuratumul maqabir. Lepas mati baru mau selesai benda. Sehingga selesainya apabila kamu masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur barulah kita lupa segala-gala. Harta kita pun orang lain bedak. Anak kita pun orang yang ni habis. Besar masalah. Lagi tak mati, lagi tu lah tak selesai. Ini tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan kata pula, kalla saufa ta'lamun. Jangan gitu. Jangan gitu. Tuhan kata, kalla, jangan. Ini macam ni. Kalla saufa ta'lamun. Jangan gitu. Saufa ta'lamun. Mu tahu tu akibat buruk masa mu nak mati. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun pertama tu yang nak ingat. Mu ingat ke tak? Dekat mu nak mati, mu akan dapat kesan buruk. Allah kata. Jangan gitu. Mu akan tahu dekat mu nak mati betapa besarnya kesan buruk. Ketika mana mu nak mati, mu duk kejar harta sangat tadi, mu duk kejar dengan pinak. Gitu. Allah akan bayar kita masa kita nak mati. Akan mari semua. Kita lihat dulu tuan-tuan. Bahawasanya iblis dia akan mari dengan 7 rupa. Dia akan mari dengan 7 rupa. Cara penipuan dia untuk kita sesat. Untuk kita mati dalam su'ul khatimah. Pertama sekali dia mari kat mana kita suka. Kalau kita suka ke harta dunia, dia akan mari ke harta. Wajah dia mari dengan bentuk harta. Kita faham. Kalau kita kurang kata harta mak kita, kalau ada harta mak, tak apa nak cari harta mak. Dia akan mari ke anak pinak kita sayang. Main. Dia katakanlah jangan gitu. Saufa ta'lamu, ingat. Akibat buruk masa kamu nak mati. Summa kalla saufa ta'lamun. Allah ulang kali kedua. Kemudian Tuhan kata jangan gitu. Mu kena tahu akibat buruk akan kamu timpa di masa akhirat. Masa akhirat adalah kubur lah. Innal qabra awwalul manazil al-akhirah. Kubur ni adalah merupakan awal rumah untuk akhirat.
Tuhan kata summa kalla. Kemudian jangan gitu. Mu ingat akibat buruk masa mu nak mati dan mu kena ingat sekali lagi bahawa akibat buruk masa mu mati. Masa mu dah kubur. Waktu kalau kita kata tu saya ulang banyak kali. Qala rabbirji'u la'alli a'mala salihah. Ya Allah balikkanlah ke sekolah tadi. Mu nak agak apa balik? Untuk nak baiki segala amalan kita. Mu baiki apa? Kalla sawfa ta'lamu. Kau yang dulu. Fima taraktu apa yang telah aku tinggalkan. Mu tinggalkan apa dia dulu saya kata. Kau yang mu tinggalkan apa dulu? Mu tinggal semaya. Mu tak dengar orang kata mu. Nah, bisa ajaluha. Apa tu yang kata? Nah, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu kalau Tuhan lepas balik mula ke dunia pun mu akan buat sebuah mana buat juga. Bukan lebih dahsyat. Nah, ini gitu. Kalla. Ha? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Allah kata demi. Jangan gitu bahawasanya demi sesungguhnya kalau mu tahu dengan penuh keyakinan bahawa akibat dekat nak mati dengan hal kubur ni nescaya kamu akan sedia ke kebaikan. Demi Allah. Kalla, jangan gitu. Jangan buat Allah tadi. Demi Allah, kalau mu tahu dengan ilmu yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmul yakin. Mu tahu kalau betul-betul mu tahu. Kita hidup baca hadis. Kau duk baca dalam Quran. Kalau mu betul-betul yakin. Mu betul yakin bahawasanya hak Nabi royak, hak aku royak ni adalah betul. Mu dengar, mu akan ikut. Nah, demi sesungguhnya, demi aku. Dia kata. Kalau mu tahu bahawasanya dengan penuh keyakinan akibat. Akibat mu tomuk sana. Ataupun akibat akan tomuk dan mu akibat mu akan mati, mu akan masuk dalam kubur, nescaya mu akan buat satu perbekalan untuk membawa ke akhirat. La tarawunnal jahim. Dan pada ketika itu aku bersumpah demi sesungguhnya kamu akan melihat dengan penuh yakin api yang marak. Melihat yakin. La tarawunnal jahim. Pada masa itu mu akan lihat api yang marak. La tarawunnal jahim. Bila kita akan lihat api ini? Okey. Bila kita akan lihat api? Kita akan lihat api neraka ni. Belum kita dimasuk dalam neraka ni, kita justru akan lihat api. Tuan-tuan ingat dulu dalam 2-3 tahun dulu saya baca. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Abu Hurairah, hadis sahih. Nabi kata innal mayyita yasiru ila qabri. Setiap manusia yang mati, setiap manusia yang mana-mana yang mati yang dimasukkan ke dalam kubur, masuk saja dalam kubur, lepas masuk orang masuk dalam kubur, fayujlisu rajulun salih fi qabrihi. Akan duduk seorang lelaki yang soleh dalam kubur bersama dengan dia. Kalau orang tu orang baik, kita ni orang baik, akan duduk fayujlisu rajulun salih fil qabri. Dia duduk ghairi faza'in wala mash'ufin. Dia duduk dalam keadaan dia tidak rasa takut dan khawatir pun apa yang akan berlaku lepas. Nabi kata. Mana-mana mayat yang akan dibawa ke dalam kubur, tak kira siapa-siapa dia bawa dalam kubur, selepas dimandikan, selepas dikapankan dan dimasukkan ke dalam liang lahat, lepas dikambuk, lepas ditimbus, kemudian ditinggalkan oleh orang, fayajlisu rajulun salih. Kita ni lah rajulun salih, orang yang baik. Yang salih ni orang yang baik, orang dengar kata, orang kata mari situ, orang kata kita yakin bahawasanya orang dari kubur ni ada azab, maka kita semaya, kita tak tinggal semaya, kita ikut apa yang Nabi kata. Buat sungguh. Kita duduk dalam kubur, dalam keadaan kita tidak rasa fazain, rasa takut sikit pun tidak ada perasaan takut, wa mas'ufin dan rasa khawatir. Marilah gapo raja rimah kita tak takut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ramai dah di akalannya ibu bapa kita, adik-beradik kita, saing-saing kerabat kita, jiran kita yang telah pergi meninggalkan kita. Yang tak ada seorang pun mari klik royak bahawasanya kita duduk dalam kubur dalam keadaan lagu mana. Tak ada royak.
Dan benda ni kita akan lalu. Kalau kita hidup ni, kita akan lalu. Kita akan lalu. Adakah kita hidup dalam keadaan yang tidak takut ataupun tidak khawatir? Wallahu a'lam bissawab. Lepas daripada kita duduk situ, nah, summa yuqalu lahu. Kemudian mari satu benda makhluk. Kita pun tak tahu benda makhluk ni apa dia. Summa yuqalu lahu. Kemudian dia akan kata kepada kita. Dia kata kepada kita. Fima kunta. Siapa dia kata? Fima kunta. Dari Quran pun ada sebut. Hadis ni berdasarkan Quran yang Nabi kata fima kunta. Saya tak ingat ada surah tak tidak. Masa tu makhluk lembaga ni tanya kita, rajulun soleh ni, aku nak tanya mu, fima kunta, masa mu mati tu mu duduk mati dalam keadaan mana? Mu mati dalam keadaan mana? Mu mati masa duduk di kedai supermarket ke, mu duduk kedai kopi ke, mu duduk di masjid ke, mu duduk di majlis ilmu ke, mu mati di dalam rumah ke, mu mati dalam jambai ke, mu mati mana tempat mu mati, mu duduk fima kunta. Lagu mana keadaan mu mati pada masa itu? Betapa bertuahnya kalau orang itu mati masa malam duduk semaya. Masa bertuahnya kalau orang itu mati masa duduk dalam majlis ilmu. Saya nak tuan-tuan, tu tukang ngajar bok jatuh. Akan ditanya oleh malaikat. Kalau kita orang semaya baik tuan-tuan, kita akan masuk. So, saya cerita Haji Ramli tu tuan-tuan. So, Haji Ramli ni orang tak pernah tinggal waktu 5 waktu dalam semaya berjemaah. Selepas semaya dia baca Quran. Setiap 5 waktu, setiap kali lah dia baca Quran. Orang Kedah. Setiap kali lepas baca semaya tu, walaupun sikit dia akan baca Quran lepas semaya. Tuan-tuan tahu, masa dia meninggal dunia, dia mati ketika mana semaya tarawih. Lepas semaya Isya, lepas semaya sunat rawatib, semaya tarawih buat ubah. Mati. Kita, kalau kita duduk dalam keadaan dengan Allah SWT ni, kita akan mati dalam keadaan Allah sayang kita. Jenazah dia tu masa usung jenazah dia Haji Ramli ni. Daripada rumah dia siapa ke masjid nak semai jenazah dia ni. Tak pakai guna kenderaan. Orang sambut. Siapa rapat ke pintu pagar nanti. Tak tahu mari mana manusia mari mana. Ketika itulah kita baru tahu bahawa kita betapa mulianya kita di sisi Allah. Belum pada ni kita tak tahu. Dia orang nobody. Orang tak ada bersatu. Bukan pensyarah, bukan cikgu, bukan ahli perniagaan, bukan pegawai, bukan pengarah, bukan ahli politik. Orang nobody, orang buat sawah padi. Tapi ketika itu lebih besar daripada segala-galanya, besar daripada raja. Di sisi Allah. Orang yang kekal dalam semaya. Ini semua. Tahu belakang, tapi tak ada orang. Orang muka tolong ni. Pasal apa? Sebab dia tidak yakin. Akan ditanya oleh mereka, fima kunta. Tapi bagi orang rajulun salih, dia akan jawab, kuntu fil Islam. Aku sentiasa berada dalam Islam yang sentiasa ingat pada Allah. Aku ingat padamu, ya Allah. Aku ingat pada Tuhan aku. Kita kata kepada lembaga sana, yakni malaikat. Masa aku mati itu, aku serah diri kepada Allah. Dan kita mengucap, kita mudah sebut la ilaha illallah. Masa aku mati itu, aku serah diri kepada Allah. Mudah tuan-tuan orang dekat dengan Allah ni, mulut lapah dia ni untuk dia mengucap nama Allah. Setidak-tidak dia sebut. Tak boleh ucap pun asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah. Setidak-tidak dia kata Allah. Allah. Jegi dengan kalimah Allahu akbar. Allah. Maka fima kunta, yakni kuntu fil Islam. Aku mati. Kita kata jawab rajulun salih ni mati dalam Islam. Tak masuk lagi ni la tarawunnal jahim. Pasal mana mu tengok api neraka mendunia. Ya dulu. Kemudian ditanya pula oleh lembaga sana, ma haza rajulun. Dia buka. Dia dikatakan dalam syarah hadis, dia tunjuk gambar. Dia angkat gambar ni kepada kita, dia tunjuk. Ma haza rajulun. Ini siapa dia ni? Ma haza, apa ini rajulun laki ni? Apa ni laki? Kita dengan mulut lancar, kita akan jawab rajulun salih. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita tak dengar hadis dia semua. Apa?
Kita kalau kita tak dengar hadis, kita tak tahu benda yang berlaku ni. Kita hanya kata kita sayang kepada Allah. Tapi sekali habuk kita tak pernah dengar orang ngajar hadis. Tak pernah dengar hadis Nabi Rasulullah. Saya tuan-tuan, benda-benda saya duk ngajar tuan-tuan, saya sendiri pun saya tak tahu. Saya tahu sebab saya rojong. Bukan suka tanya muka orang saya dalam ngaji masa ni. Tak ada sikit habuk benda ni. Tak pernah jumpa saya benda-benda hadis. Saya baca tuan-tuan. Bertahun-tahun lah. Pada belum zaman COVID lagi duk baca tuan-tuan. Tak pernah ada satu dalam sebab saya belajar lagi. Saya beruntung saya mengajar sebab saya tahu sama tuan-tuan. Saya sama-sama dengan tuan-tuan, sama belajar. Cuma saya lebih tahu lawa daripada tuan-tuan. Saya rojok lepas tu baru saya tuan-tuan. Saya baru tahu. Hah? Mahazar rajulun. Ni siapa ni tanya kita ni? Kita jawab dengan lidah yang lancar. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat. Dia ni yang membawa data segala benda-benda penjelasan keterangan berkenaan dengan Al-Quran dan hadis, apa-apa yang dibawa min indik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar hadis semua. Ma ja'ana bil bayyinat min indillah. Dia telah membawa berbagai-bagai kenyataan dan penjelasan tentang apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah yang lancar. Fasaddaqnahu, kata lembaga saat ni, betul. Betul kamu ayat. Betul. Dia jawab betul. Sebagaimana hak kisah dalam matan Arba'in hadis 40, hadis yang kedua. Dia tanya Nabi, ikhbirni anil Islam, khabarkan kepada aku tentang Islam. Nabi kata al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah. Wa taqumu wa aqamus shalah wa atuz zakah ila akhir. Dia kata saddaqta, betul. Siapa ni? Wasaddaqnahu, betul kamu ayat. Apabila kita kata betul tu saja, maka dia kata lagi kepada kita, fayuqalu lahu, dikatakan kepada lelaki yang saleh, hal ra'aita Allah? Aku nak tanya mu dengan lembut, adakah masa muda atas dunia ni pernah tengok wajah Tuhan? Hal ra'aita Allah? Adakah pernah tengok wajah Tuhan? Kita rajulun saleh ni akan jawab, la yambaghi li ahadin an yara Allah. Tidak ada satu pun manusia atas dunia ni yang dapat melihat wajah. Kita hanya dengar daripada Al-Quran, daripada hadis tentang kekuasaan Allah. La yambaghi li ahadin an yara Allah. Kita jawab. Apabila kita jawab gitu, ini dialog ni yang kita sore-sore ni akan jumpa benda ni. Adakah kita ada rajulun soleh ataupun rajulun soleh lagi? Kita baca. Ni dialog ni. Maksud mengapa tuan-tuan? Mahaza rajulun Muhammad Rasulullah SAW. Ja'a bil bayyinat min indillah ta'ala. Ini bukan soal SPM. Ni yang dikatakan ilmu yakin. Kalla sawfa ta'lamun. Ilmu betul-betul yakin. Ilmu yakin. Maka buat bekal. Ada lu tak yakin belaka. Tak pernah dengar sekali pun hadis-hadis. Bukti tuan-tuan. Kemudian lepas tu dia kata summa payuh raju lahu furjatan qibalan nar. Kemudian lepas kita jawab gitu, tuan-tuan, lepas kita jawab gitu, maka dibuka di dalam ruang tepi kubur kita ni. Kita duduk nyanda tuan-tuan. Kita duduk ngiring masa orang mati kita ni, orang masuk dari jalan hak. Kemudian diangkat jenazah kita oleh lembaga saat dia tok kita duduk nyanda gini tuan-tuan. Nabi ayat satu persatu. Kita duduk nyanda. Dan ketika itu dimasukkan roh kita ni. Ketika itu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, adakah kita hidup sebagaimana kita hidup? Nabi jawab, kahai atikumul yaum. Mu hidup dalam kubur sebagaimana mu hidup atas dunia. Mu boleh rasa panas, mu boleh rasa sejuk, mu boleh rasa lemah, mu boleh rasa sepik, mu boleh rasa luas. Maksud tu. Kahai atikumul yaum. Sebagaimana hari ini. Itu hadis sahih. Hanya Allah saja yang maha kuasa yang buka ruang ketika itu. Kita diberi nafas. Kita dihidupkan sebentar. Dimasukkan roh. Kita dibawa oleh lembaga tu, kita copot. Dalam keadaan buku saya ni. Tuan-tuan bayangkanlah dialog ni akan berlaku. Bayangkanlah.
Diakak kita nyawa. Kita tak boleh gerak diakak. Cuma kita boleh nyawa. Ya. Kita boleh kelipah-kelipah mata. Dia tak situ. Kita tengok lah kau jom lembaga mana. Dia soal kita jawab. Kita dengar. So, cuma kita semua bagaimana soal face to face. Tak takut kan? Dengar hadis ni. Oh tak dengar. Tak lah. Ini Sahih Bukhari. Kita ada baca mata pun. Sinasitah Bukhari, Muslim, apa ni Abi Daud, Tarmizi, An-Nasa'i. Dibuka, summa yufraju lahu furjatan kibalin nar. Kemudian di tepi-tepi kubur tu kita duduk tepi. Kita duduk cokoh tepi kubur kita tu dibuka. Dibuka lubang, ruang-ruang lubang daripada lubang neraka. Dia buka daripada lubang neraka. Kita tengok. Apabila situ kita tengok bayang zuru ilaiha yakhtimu ba'duha ba'da. Pada dalam kubur tu orang baru anak baru duduk naik kereta baru. Atau sampai rumah dah. Kita lihat bayang zuru ilaiha yakhtimu ba'duha ba'da. Kita tengok api neraka sedang menjulang antara setengah dengan setengah nak sampai kita dalam kubur. Ketika itu kita sudah lihat api neraka. Hak ni, la tarawunnal jahim. Yakinlah kamu akan tengok api yang menjulang. Tak ada akhirat lagi tuan-tuan. Tak ada masuk neraka lagi kita sudah tengok dalam kubur. Oh tuan-tuan bayangkanlah kalau tuan-tuan duduk dalam kubur. Lagu mana nak buat? Duduk dalam J ada boleh anak-anak yata atau makan ni bayar berapa nak makan ni sedap boleh. Boleh orang tolong duduk dalam J. Cuma tak boleh speak tu ya. Duduk dalam kubur tak ada orang nak boleh tolong lah. Duduk dalam J ada ruang untuk masalah. Ada tu najib. Ada ruang lagi boleh tubik. Mana dah pun tak masuk. Begini begitu dia. Bang ada pun gitu. Lepas tu lepas naik orang lain pun nak buat rumah baik pun nak masuk dari gitu bila begini. Bapak ni pada gitu maksud dia. Atas dunia lagi susah dah. Dia badi. Sebab apa? Sebab dia tomok harta lah kau dah. Itu dia. Tomok harta tu. Yalah hak dia tu dia lah. Kita apa kita ni. Tapi yang pentingnya kita tengok dah api neraka muncul dah yakhtimu ba'daha ba'da dalam kubur. Allah. Aku nak lagi mana tuan-tuan? Nak lagi mana tengok api neraka bongkar. Kita tengok rumah terbakar ni, naik punggat. Aku dah. Allah dah aku dah. Di tepi bira kita. Furjah. Maknanya sebira kita ni lubang. Maka kata malaikat, fayaqulu lahu kata malaikat, unzur ila ma waqaqallah. Mu tengok api neraka ni. Inilah satu api neraka yang Allah telah menyelamatkan kamu daripada tempat ni. Kata malaikat. Dia kata kita. Mu tak usah takut. Mu tak usah takut kata malaikat. Unzur ila ma waqaqallah. Ini tempat adalah Allah telah selamatkan kamu daripada tempat ni. Summa yufraju lahu kibalan jannah. Kemudian dibuka, ditutup lubang neraka, dibuka lubang syurga. Ketika itu kita boleh lihat belakang neraka dalam kubur. Kita orang baik kita boleh tengok neraka pun kita tengok, neraka syurga pun kita boleh tengok. Lepas tutup lubang neraka, dibuka summa yafruju bihi kibalal jannah. Dibuka lubang neraka syurga. Apabila dibuka lubang syurga, fayanzuru ila zuhratiha wa ma fiha. Kita lihat betapa indahnya dalam neraka di syurga wa ma fiha dan apa yang ada dalam isi. Kita tengok belakang. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Keindah syurga. Dan segala apa yang ada dalam isi dia. Tengok. Tengok. Fayuqalu lahu. Maka dikatakan kepada dia. Malaikat akan kata kepada dia. Lembaga ni kata kepada dia. Hazihi maq'adu. Ini tempat tinggal kamu. Inilah akan masa. Akan jadi tempat tinggal kamu. Syurga. Bagaimana tuan? Tuan-tuan duduk pihak mana? Kemudian dikatakan kepada dia, wa yuqalu lahu 'alal yakin kunta. Kerana atas keyakinan kamu masa kamu hidup atas dunia kamu percaya. Orang royak hadis royak percaya.
Betapa besarnya ganjaran pahala goni sedekah membuat. Oleh kerana mu yakin apa yang Nabi kata, mu yakin membuat, boleh pahala. Betapa besarnya semaya sunat goni, betapa besarnya semaya Jumaat, betapa besarnya majlis ilmu. Mu yakin, wa'al yakin, kunta. Mu yakin, mu boleh guna ni. Dan engkau juga akan dibangkitkan, wa yub'asu alal yakin. Kamu akan dibangkit di akhirat nanti dalam keadaan kamu yakin. Bangkit pun dalam keadaan yakin, masa kita mati pun dalam keadaan yakin. InsyaAllah, katanya mereka. Kata, kamu dibangkit dalam keadaan, kamu yakin, di pada masa nanti, insyaAllah. InsyaAllah, dengan izin Allah. Tapi bagi rajulun yang dikatakan yang toleh, yang jahat, yang tidak dengar kata masalah tu. Orang kata orang yang semaya Jumaat ni bodoh benar. Dengar-dengar ngajar ni benar atau diri mana. Orang-orang jenis lagu ni. Yang dikatakan rajulun toleh, rajulun yang jahat. Yang tak dengar kata yang degil, yang pekok, umyan, buta. Maka dia duduk dalam keadaan kubur, suasana dia fazi'an wa mas'ufan. Dalam keadaan yang takut. Masuk saja dalam kubur tu, dia rasa takut. Allah. Dia memanggil Allah, panggil anak bini. Panggil ke mana atas dunia ni, tolonglah. Rasa dalam keadaan fazi'an wa mas'ufan. Dalam keadaan yang amat menakutkan. Jika kita baca dah bawah ni, lepas satu hari di akhirat di dalam kubur sama dengan 1000 tahun di atas dunia. Kita nak dapat berapa ratus tahun kita duduk dalam kubur. Kau tahulah kali dengan 1000 hari. Sehari kita duduk dalam kubur tu kalau kita azab Allah. Saya nak beri contoh tuan-tuan. Tuan-tuan sakit gigi malam. Daripada pukul 8 malam sakit gigi nak maisa tak ada sakit. Nak boleh sampai ke pagi esok lagi mana perasaan. Daripada sakit gigi pukul 8 malam, lepas semaya tu semaya Allah agak mari. Nak semaya tak boleh pakai sup. Sakit giginya gelepar dan. Nak sampai ke pagi esok tu tuan-tuan rasa lama mana. 1 minit tu sakit gigi tu hanya Tuhan saja yang tahu sakit. Gelepar. Nak boleh sampai ke sigoh tahu, bayangkan. Begitu juga dalam kubur, kalau kita kena azab, 1 hari kita duduk dalam kubur, hanya Allah saja yang tahu betapa lama. Apatah lagi kalau makan berminggu-minggu, apatah lagi makan berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelum datang kiamat. Allah. Hanya Allah saja yang tuan-tuan. Kemudian dikatakan kepada dia, fima kunta. Dia kata, la adri. Aku tak tahu. Mu mati dalam keadaan lagu mana? La adri. Aku tak tahu. I don't know. Masuk atas dunia dulu, sedap sana. Mewah sangat. Orang kata tak dengar, lama tak dengar. Ada telinga tapi tak dengar. Itu saya kata dalam Quran kan. Ada telinga tak dengar, ada mata cepat tak nampak. Dia kata ulaika kal an'am bal hum adallun. Mereka ni hak lagu ni saat ni hak ada telinga tak dengar, ada mata tak nampak. Mereka ni supalah binatang yang berkaki empat. Bukan lebih dahsyat lagi daripada binatang yang berkaki empat. Kalau lebih dahsyat daripada lembu, boleh kira lebih dahsyat daripada babi. Lebih dahsyat. Babi pun kaki empat juga. Kata tak dengar. Maka dikatakan kepada dia, fima kunta la adri. Fayuqalu ma hadzal rajulun. Ini siapa dia ni lelaki tersebut ni? Dia kata sami'tu rajul nas yaqulu qaulan faqultu. Aku tak tahu. Siapa dia? Saya tak tahu. Cuma ada manusia kata kita aku ikut ramai-ramai. Pakat ramai-ramai. Kalau kata pakat pergi supermarket, pakat pergi ramai-ramai. Kita tengok ramai-ramai. Hak mana ramai pergi masjid dengan ramai pergi konsert. Dia ikut konsert ramai tu. Itu maksud dia, sami'atun nas yaqulu qaulan fa'altu. Aku ikut hak mana hak ramai kata. Aku akan dengar hak mana ramai kata gitu. Hak mana ramai bagi di masjid dengan makan kecil ni. Mana ramai. Hak mana ramai hak pergi masjid dengan duduk rumah. Aku ikut hak ramai tu. Aku tak ikut sikit. Apa nak ikut sikit?
Ini kata-kata sedutan Allah dari kubur dialog. Hiwar antara kita dengan malaikat. Disebut. Tak tahu. Tanya aku apa. Tak tahu. Aku akan ikut hak ramah. Tuan-tuan kalau ikut hak ramah, boleh, sesat. Kalau ikut sedikit, selamatlah. Berapa dia ikut sikit ni memang selamat. Cuba juga letak asuk ni. Gulu. Tahu gulu apa dia? Habis dah gulu apa dia? Gulu ni melampau. Kalau kita sayang kepada orang ni, orang benci kepada orang seseorang, gulu melampau laju dia benci tak boleh juga. Akan jadi sayang dia. Mungkin satu hari dia akan jadi sayang dia. Kalau kita sayang kelaju pada dia, akan jadi gulu. Melampau juga tak boleh juga. Orang sayang ke Sayyidina Ali, dia gulu. Terlalu tinggi melampaui saya ke Sayyidina Ali. Dia letak Sayyidina Ali ni, lepas Nabi ni, Sayyidina Ali, Nabi. Walaupun ada kan Nabi kata gitu. Dia anggap Nabi, lepas Nabi mati, Sayyidina Ali, Nabi. Oh saya, bagi orang benci ke Sayyidina Ali, orang kata Sayyidina Ali, berat lagi pada segala-gala. Itu sebab tu Islam tak saya gulu, melampau. Kemudian dibuka payah Pradu Bihil, Jebal Jannah. Orang jahat saat ni tu yang buka pintu neraka, pintu syurga. Dia tengok selera keindahan dari syurga dan segala apa yang ada dalam isi dia. Dia tengok keindahan dari syurga. Suka dia nak ke dari syurga. Tapi dikatakan kepada dia, unzur ila ma sadaqallahu anka. Inilah sebenarnya tempat yang sepatutnya duduk, tapi Allah sadaqa anka, memalingkan daripada kamu. Dan untuk dengar sangat Allah. Sepatutnya tempat ini untuk kamu, kata malaikat. Tapi dengan suara yang kasar. Tapi sadaqa anka. Tapi Allah memalingkan kepada kamu. Sebab kamu pergi. Summa yafruju lahu kibalan nar. Kemudian dibuka pintu neraka. Lubang-lubang neraka. Maka dia lihat api neraka sedang sambar menyambar untuk sambar dia. Faqala lahu, maka dikatakan kepada dia, haza maq'aduk. Inilah tempat tinggal kamu. Sekian lagi. Mau duduk dalam ni, merasalah kepanasan. Purjah ni akan buka. Tuan-tuan, orang baik, pintu lubang neraka saat ni, dia tak akan tertutup. Hidup situ buka. Siapa kepada khairat. Pintu syurga saat ni, indah, keindahan saat ni, dia akan semua. Orang yang baik ini duduk dalam kubur ni, supaya duduk dalam mengikut suasana body dia. Bukan sejuk, tapi mengikut suasana body dia. Kita kalau malam cikgu buka 25, 23, 22, 20 malam, kalau hujan, mata ketar sejuk. Ketar kepala ambil segai selimut. Pasal tidak ikut body kita. Dalam kubur, dia ikut suasana. Sejuk tu dia akan ikut suasana tubuh kita. Dia sesuai. Jadi nyamai sama hidup dalam kubur. Tidak akan rasa sejuk, telajak, dan tidak akan rasa terpanas. Orang yang baik. Begitu juga dalam neraka, orang duduk dalam kubur ni, orang jahat, kepanasan dia itu amat melampau. Waktu dia jadi bertahun-tahun, 1000 tahun lagi. Maka ala syakin kunta, karena mu mati dalam keadaan syok, mu tak percaya. Nabi kata mu tak percaya, mu lama hari jebeh ni tuan-tuan. Kita baca hadis ni lama hari jebeh. Betul tak? Betul tak? Banyak. Tedak je ketik mu dia. Betul. Oleh kerana mu syok, mu tak percaya, kena. Wa alal mutta, wa ala tub'as. Masa mu mati pun dalam keadaan latu, masa mu dibangkit pun dalam keadaan syok. Keraguan. InsyaAllah, katanya Allah SWT, katanya malaikat. Pahala ke mana kita, tuan-tuan? Pahala ke mana? Terserah kepada kita. Nah, itulah kita kena ingat. Siapa satu masa, satu ketika, itulah kedudukannya. Pakai harta, sepakai mata tak terima. Ini supaya contoh, tuan-tuan. Pokok skema, dahsyat skema, tak tahu zalim orang. Bahaya 50,000, orang 100,000. Duit cara yang tidak halal. Dia tak tahu kata hukum ya Allah. Pokok skema. Tipu orang itu tipu orang ini. Asal ada ruang ya, ada ruang, semua tipu. Begitu juga dengan anak beranak, baloh harta saka. Baloh harta saka, berebut harta saka. Siapa tak tegur? Bukan tak berlaku tuan-tuan, kita yang tak tahunya. Dan mungkin sebab kita tak berlaku lagi buat kita, tak berlaku lagi pada diri kita, sebab keluarga kita tak mati lagi.
Kalau berlaku, akan berlaku juga. Kalau kita ada ini. Eh? Ini. Nah, lepas tu terus dia ambil kira, dia ambil tanah orang. Kita tengok dalam, saya baca ni, apa ni, Sa'id dah. Adik ipar Umar Al-Khattab, salah seorang daripada ahli syurga. Dia kata kepada khalifah, dia kata apa ni? Nama apa dah? Allah. Tino tu. Rauha. Dia menuduh dia mau ambil harta ni. Ambil tanah. Ya, tuduh dia ambil harta tanah. Kita ambil tanah orang ni, ambil tanah KJN ni. Yang itu. Kalau ada mana pakar-pakar ambil harta tanah KJN ni, locong lalu lah. Lepas lalu. Kita sepatutnya kita ada tanah ni, kita lebih. Biar lebih 3 kaki. Tanah kita ni kita beri kepada orang lain. Supaya jadi jalan. Tuan-tuan tak nampak dari kubur sikit lagi orang duduk lalu tanah kita ni jalan kita beri 3 kaki. Betapa besarnya pahala setiap waktu masuk dalam kubur kita. Tak silap betul. Ni kalau kita dah ambil tanah KJN, kita bedar buat tanah KJN buat pagar rumah kita. Tuan-tuan nak ada azab dalam kubur. Walaupun makin sedekah. Nak azab dalam kubur. Walaupun sedekah, apa tak lagi ambil 3 kaki. Satu, ingat tuan-tuan. Yang ni. Ingat baik-baik tuan-tuan. Saya tu, rumah saya tu. Contoh rumah saya. Saya bincang dengan tuan tanah sebelah tu. Cikgu. Saya kata, saya beri, result KJN ni, jangan dia ambil. Dia buat gudang, Cina tu gudang. Saya kata, jalan ni saya beri 10 kaki. Tanah saya untuk buat jalan. Dia kata, saya kata, ambil lah tanah 10 kaki. Dia tu 20 kaki luas sikit, boleh masuk lori-lori. Dia tak boleh kita selalu jalan ni, ustaz kena jalan. Macam kata apa? Saya beri 10 kaki. Tiba-tiba rumah saya sejak suruh saya tak jalan, buat lalu kat rumah saya juga. Jadi speak lah. Tak ada masalah. Sepatutnya boleh luah. Tu tiang elektrik tu. Saya nak ayat. Tiang elektrik tu masuk dalam tanah saya tu. Saya kata tak apalah. Kerana dia TNB pakai ikut suka dia tu satu hal juga TNB ni. Ni bobok ni satu masalah. Malang juga bobok kerja kerajaan. Masa saya tak buat rumah lagi, ada orang nak rumah depan tu, dia masuk tanah kita. Dia masuk dari tanah kita, tanah FPKB. FPKB pula, apa ni TNB. Malang juga ni. Tanah. Lepas kita nak rumah susah. Lepas kita pergi ayat dia. Kena bayar 3,000. Saya kata pelik. Awak masuk tanah dari tanah saya. Awak tak ayat sepatah pada tanah saya. Lepas tu saya nak usul buat tali dia. Nak bayar 3,000. Saya kata dunia apa lagu ni? Oh malang belakang tu. Waktu tu CEO semua masuk dari kubur belakang tu. Nak katuk belakang tu kalau kita reda. Betul tak? Apa kerja? Dunia pelik dunia Malaysia. Malaysia lah satu-satu negara yang paling unik. Duit harta banyak tapi tidak ada orang yang menikmati. Tu pakai pokok-pokok wujud belakang. Tak apalah orang nak berasa lah. Hidup 1000 tahun belakang dia seorang. Tak salah. Jadi setakat dulu lah tuan-tuan. Minggu depan kita sambung lagi. Ada tak habis lagi ni ada satu lagi yang jadi. Minggu depan ni kita kerja pos satu. Kalau dah, ranah lagi hari satu ni lagi. Ranah hari. Dah kat minggu depan. Tapi ni nak habiskan dulu. Kalau dah jumpa dengan hadiah tu memang ranah lagi lah. Kita jumpa lah diteruskan lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu di lain masa. Aku lihat hadza wa astaghfirullah. Li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa rfa'na syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulal salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله